Kifayatul Muhtadi. Allah, jatuh. Qalal apa? Qalal musannif ke muallif? Lain. Dah sebut yang itu. Mana dia punya ni? Wah, mana dia punya? Apa dia? Jangan. Boleh pakai. Boleh. Qal musannif ke qalal muallif? Awak sebut dah sebelum ni. Tak ingat dah. Sebab tu penting ditambat, bawa senjata, dobek. Bawa pen kertas, boleh belik. Nama konon-konon akal. Ingat dia jadi ingat. Dia memang ingat dia. Bukan tunjuk mana tadi. Dia memang ingat, dia power. Dia kalau musannif itu pengarang asal. Maksud ni, kalau syarah muallif. Kalau hasyiah qala apa? Muhasyi. Qala al-muhasyi. Jangan dengar. Memang pun jangan pasal hasyiah. Hasyiah apa? Matan aja. Tak payah syarah. Ini pun kira hebat dah dengan kita ni. Biasa duk main kitab matan aja. Tak ada buat syarah pun. nak dengar apa? Muhasyi, hasyiah. Lagilah tak dengar. Jadi kalau hasyiah kita aja qala al-muhasyi. Kalau kitab syarah ni, kitab Kifayatul Muhtadi, qala al-muallif. Kalau kitab macam Misbah Munir tadi, yang matan tadi, qala al-musannif. Itu disiplin. Cuma kalau tukar-tukar pun tak berdosa, jangan risau. Tak berdosa. Ini semua dari segi disiplin. Disiplin ni. Muka surat 98. Betul kan? Rumi 126. Alamak, mana pula ni? Surat Aba'an. Surat Aba'an, kita bahas surat Aba'an. Surat Aba'an yang ketiga. Surat Aba'an yang pertama, apa dia? Apa? Tengok jap. Nak cari pening kepala. Surat Aba'an pertama, yang dah bahas dah sebelum ni. Tasyahud dulu tasyahud awal, baca tasyahud awal. Yang kedua, kunut. Baca kunut dua dah. Dah selesai dua. Masuk yang ketiga. Dan yang ketiga daripada sunat Aba'an, duduk bagi tasyahud yang pertama. Terasa nak tahu tak kenapa dia kata tasyahud pertama? Duduk bagi tasyahud pertama. Kenapa tak cakap tasyahud awal? Sebab kalau sebut awal mesti ada akhir. Kan? Kalau sebut pertama tak semestinya ada kedua. Macam tu. Iyalah. 1, 2, 3 pertama, kedua. Kalau sebut pertama tak semestinya ada kedua kan? Kalau sebut awal mesti ada akhir. Sebab awal dengan akhir dia pair. Kalau pertama mana ada? Ada. Yang pertama. Betul? Yang kedua tak ada. Tapi kalau nak tak nombor, sah tak dari sudut tu? Sudut bercakap, tak sah? Yang pertama kena kata yang dua, baru sah. Tak. Maksudnya kalau ada 3, kita akan sebut 1, 2, 3. Pertama, kedua, ketiga. Kan? Kalau ada 1 aja, boleh tak sebut pertama? Tak boleh. Kalau ada 2, pertama, kedua. Kalau ada 1, nak sebut apa? Ada 1 je sebab. Sebab apa? Sebut 1 terus. Tak payah sebut pertama dia lain 1 dengan pertama lain kan? Betul? Kalau sebut awal, memang mesti ada akhir kan? Cuba kita kaji. Kena kaji lah. Kenapa? Duduk bagi tasyahud pertama. Sunat Aba'an tasyahud pertama. Maknanya kena ada yang kedua. Baru sesuai nama yang pertama. Okey. Kalau macam tu, maknanya duduk kalau solat subuh atau solat sunat 2 rakaat, yang tu yang pertama ke yang terakhir?
Sebab dia satu. Nak kata itu adalah tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, tahiyat pertama ke? Tahiyat akhir. Nak kata akhir apa tak ada awal? Kekasih awal dan akhir. Mana ada kekasih akhir? Mana ada dia awal dan akhir? Sebab tu dia ada sebabnya, ada sebab. Kalau contoh sembang subuh kan, kita panggil tahiyat apa? Tak nak panggil tahiyat apa tu? Tahiyat kan ada satu tahiyat. Tahiyat akhir. Tak boleh sebut tahiyat awal. Tak boleh sebut tahiyat awal. Salah. Tidak sah dari sudut bercakap. Sah je cakap. Yelah, dari sudut bercakap lah ni cerita ni. Sah boleh. Itu tahiyat apa? Duduk apa tu sembang subuh tahiyat awal. Tahiyat awal ni kau masuk subuh tu tahiyat awal. Cerita tahiyat je pun. Pening. Tahiyat pertama ke? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebab sebenarnya nak tahu. Subuh tu dia panggil tahiyat apa? Yang sesuai dengan bahasa. Kalau panggil tahiyat awal, tak kena. Kalau panggil tahiyat akhir, mana awalnya? Kalau panggil tahiyat yang pertama, dia tahiyat akhir sebab dia tak perlu awal. Dia mengakhiri solat. Akhir dia tu pada solat. Bukan akhir pada kedudukan. Tak boleh, tak kena. Tahu, faham. Tahiyat tu adalah macam rukun yang terakhir. Rukun fi'li, perbuatan yang terakhir. Sebab tu dia panggil tahiyat akhir. Tak, bukan. Tak. Bukan sebab dia tak akhir, dia panggil tahiyat akhir. Tak. Boleh lah, tapi tak kena. Jadi kita duduk tahiyat akhir macam dia. Tahiyat akhir. Duduk. Sebab dia rakaat terakhir. Lepas tu tahiyat akhir. Suka je. Cuma fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Bukannya kita nak jawapan apa pun. Tak kisah pun. Cuma, kenapa dia kata tasyahud yang pertama? Maknanya ada tasyahud yang kedua. Jadi tasyahud kedua tu lah tasyahud akhir. Tasyahud pertama tu tasyahud awal. Okey. Kalau ada satu tasyahud, tu soalannya kalau ada satu. Nak panggil akhir ke panggil awal? Nak panggil awal, tak ada akhir. Nak panggil awal, apa awal tak ada akhir. Nak kata akhir, mana awalnya? Jadi, sebut tasyahud aja lah. Baca tahiyat saja. Tapi sebenarnya tu tahiyat akhir. Walaupun tak ada awal. Sebab dalam tahiyat akhir, wajib baca rukun tu. Tahiyat, termasuk selawat. Jadi maknanya selawat pada tahiyat akhir. Maknanya dia duduk akhir walaupun tak ada awal. Gitu je. Tapi boleh bincang lagi benda tu. Boleh kau tim lagi lah. Nak bincang boleh lagi lah. Nak brainstorming boleh lagi cerita tu. Cuma kita nak suruh fikir aja. Jadi kalau ada dua tasyahud, tasyahud pertama tu namanya sunat ba'ad. Macam tu, sunat ba'ad. Duduk bagi tasyahud tu sunat ba'ad. Jadi maknanya kalau kita tengok secara umum, bila sebut sunat ba'ad ada dua, iaitu kunut, kita panggil tahiyat lah. Dalam kitab ada tasyahud, kita Melayu panggil tahiyat, tahiyat awal kan. Tahiyat awal dan kunut dua aja. Tapi dua ni dia akan pecah jadi 8. Secara umum sunat ba'ad ada dua. Tapi dua tu boleh jadi 8. Kenapa jadi 8? Dia detailkan. Tadi yang kita bahas sebelum ni yang pertama kunut. Yang kedua kita bahas tahiyat awal. Baca kunut dan baca tahiyat awal. Dua. Ketika baca ada duduk. Sebab tu jadi banyak. Dia kira detail satu-satu. Yang ni yang ketiga sunat ba'ad adalah duduk bagi tasyahud yang pertama. Duduk bagi tasyahud pertama tu adalah sunat ba'ad juga. Baca tu sunat ba'ad. Dia panggil sunat ba'ad qauli. Yang baca. Jangan dengar. Sunat ba'ad fi'li yang duduk. Jadi dah 3 lah. Asal 2. Bila pecah dia jadi banyak. Kalau tak, okey. Kalau kita tak nak bincang benda ni, seolah-olah macam benda ni tak penting, dia ada keadaan dia jadi. Dia boleh jadi penting. Dia boleh jadi sesuatu. Dia ada barang. Dia boleh jadi. Macam mana tau? Contoh. Dia tak boleh duduk. Sebab masalah kesihatan. Maka tahiyat awal dia baca? Diri. Tak boleh duduk. Kursi pun tak boleh, katalah. Diri. Bila dia beri, dia telah baca tahiyat awal. Maka terangkatlah tahiyat awal. Tapi sudah ba'ad ada 8. Kalau ambil 2, selesai lah. Tak adalah sujud sahwi. Sebab dia dah buat sunat ba'ad. Kalau ambil 2. Sebenarnya bukan 2, 8. Sebenarnya bukan 8, 20. Sekejap lagi kita pecahkan lagi. Dalam kitab tak ada 20. Hasyiahnya ada 20.
Sebenarnya daripada 2 pecah jadi 8, 8 pecah jadi 20. Okey, jadi macam mana keadaannya? Okey, sekarang bila dia baca tahiyat dalam keadaan berdiri sebab dia tak boleh duduk, maka sekarang ni kalau dia anggap tahiyat awal adalah sunat abad, maka tak adalah sujud sahwi bagi dia. Kalau dia anggap gitu, sedangkan tidak. Bila kita detailkan, duduk juga adalah sunat abad. Duduk ketika membaca tahiyat awal. Jadi, kalau dia baca tahiyat sekalipun, sunat sujud sahwi tak? Sunat. Sebab dia tak duduk. Kat situ dia punya detail tu. Sebab tu, diperincikan 8. Malah sekejap lagi diperincikan 20. Jadi kalau sembahyang berdiri tu kan, Allahu Akbar, rukuk sikit, sujud gitu je lah. Sebab tak boleh. Dia sakit apa, lutut ke apa. Berdiri boleh. Duduk langsung tak boleh. Jadi, sujud, duduk di antara dua sujud dia, berdiri. Yalah, berdiri. Rukuk, sujud. Duduk di antara sujud. Sujud, berdiri balik. Okey. Lepas tu, rukuk, rakaat kedua. Intidal, berdiri. Sujud, bawah pada rukuk lagi. Duduk yang sujud, berdiri. Duduk yang sujud. Sujud. Sujud yang kedua. Lepas tu, berdiri. Berdiri tu duduk lah. Duduk tahiyat awal. Lepas tu baca tahiyat. Baca. Illallah ke bawah. Illallah. Ke bawah. Okey. Lepas tu, nanti lepas habis sembahyang, sunat sujud sahwi. Sebab dia tak buat sunat abad. Dia baca. Sunat abad ada 8 lah. Sunat abad ada 20 lah. Okey. Dan yang keempat, daripada sunat abad, berdiri bagi kunut. Sama juga. Berdiri bagi kunut. Jadi kalau dia sembahyang duduk sebab tak mampu berdiri, kunut. Kalau jadi makmum tak apa, makmum tak perlu. Ni cerita sembahyang seorang. Makmum, imam tanggung segala-galanya. Kalau makmum sembahyang duduk dalam masalah ni. Kalau sembahyang seorang duduk, kunut. Kunut memang sunat abad. Berdiri bagi kunut. Sunat abad juga, dia berdiri tak? Dia tak berdiri. Dia duduk. Maka dia buat sunat abad qauli, tapi sunat abad fi'li dia tak buat sebab dia uzur tadi. Maka sunat sujud sahwi jika sembahyang seorang. Tapi kalau jadi imam tanggung. Maka tak ada sujud sahwi kat situ. Sebab meninggalkan sunat abad, sunat sujud sahwi. Meninggalkan 2 sunat abad, sunat sujud sahwi. Meninggalkan 8 sunat abad, sunat sujud sahwi. Meninggalkan 20 sunat abad, sunat sujud sahwi. Yang kelima, daripadanya, selawat atas Nabi SAW, kemudian daripada tasyahud awal. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah sunat abad pada tahiyat awal. Kenapa dia tak masuk dalam tahiyat? Itu kita salah faham. Bila sebut tahiyat, sampai syahadah je. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situ dia panggil tahiyat. Lepas pada tu, Melayu panggil tahiyat juga. Kan? Melayu panggil tahiyat lah tu. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebenarnya bukan tahiyat. Dia adalah selawat. Jadi sebab tu diasingkan. Selawat atas Nabi sahaja. Bukan keluarga, atas Nabi sahaja. Pada tahiyat awal. Dia adalah sunat. Pada tahiyat akhir, selawat atas Nabi? Bukan, rukun. Selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat awal? Tak, tahiyat awal. Tak ada. Selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir, sunat abad. Di situ pula. Okey. Itu yang nombor 6. Membaca selawat atas Nabi SAW, kemudian daripada membaca kunut. Belum lagi masuk. Baca kunut. Nampak? Kunut tu tak masuk wasallallahu. Tapi Melayu punya kunut masuk. Sebab tu kita kata budak-budak kan. Baca kunut, dia baca sampai habis. Baca tahiyat, dia akan baca sampai habis. Sampai kama sallallahu ta'ala Ibrahim dia baca. Kalau ikut nak buat jawab apa? Nak raid tu. Kalau jenis keras sikit, pangkah. Bagi markah sikit aja. Orang suruh baca tahiyat, dia pergi baca sekali dengan selawat sekali. Kejam lah sikit. Tak jawab soalan, tak kejam tak? Tak jawab soalan. Orang suruh baca, kenapa lebih? Bila lebih, bagilah markah sikit, separuh. Orang suruh baca, dia pergi sekali dengan selawat. Selawat. Dia lain. Jadi, kat kunut tu, bila sebut kunut, sampai mana? Takkan nak baca daripada awal. Jangan. Sebelum wassalallah tu. Waqini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda fa innahu la yazlim wa la yu'azman 'alaik tabarakta rabbana falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sampai situ aja. Itu adalah kunut dia panggil. Lepas pada itu selawat. Jadi maka kunut adalah
adalah sunat abad, selawat adalah sunat abad. Tapi kalau gabung dia jadi satu je. Tapi sebenarnya lain, berbeza. Jadi maknanya kalau baca kunut kalau baca kunut tak baca selawat, maka sunat sawi. Sunat sawi. Kalau Melayu punya kunut, aku dah baca cuma tak habis wasallallahu, lepas tu lalu macam lupa. Wasallallahu ala dah lah, cukup lah. Tak apalah, tak payah sujud sawi sebab aku dah baca kunut, dia kata. Sedangkan maksud kunut dia tu kita dah baca sebahagian besar. Tidak. Tak boleh gitu. Sebab selawat pada kunut dia adalah sunat abad yang berbeza. Ustaz, kalau dah kata selawat tu dia doa kan, doa. Kalau kita amin tak ada. Bab amin pula. Bab amin bab lain, bukan bab cerita ni lah. Kalau bab amin dia gini. Dia banyak sangat khilaf bab ni. Banyak sangat khilaf. Masa bila nak slowkan suara, masa bila kuatkan balik ke tak kuat ke, banyak sangat khilaf. Yang masyhurnya sampai mana? Sampai yang slow tu. Dia gini, dalam kunut dia ada sanak, dia panggil. Sanak tu pujian. Dia ada doa dalam tu, dan doa tu ya Allahumma lah. Dan dia ada selawat. Tiga-tiga tu dalam kunut ada tiga. Jadi kalau ada sanak dan ada ketika sanak puji, semua baca. Buktinya kita puji Allah ketika rukuk, semua baca ke imam je baca? Ke makmum amin kena rukuk? Subhana rabbiyal azim. Amin. Ada gitu? Mana ada? Sebab dia puji. Bila puji Allah, maka pakat-pakat baca. Bila doa, baru amin. Jadi Allahumma hdini fi man hadait, tu apa? Doa, amin. Sampai mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa. Itu puji. Siapa kata tu? Okey situ. Maka bila dia puji, maka pakat-pakat baca. Sebab tu pakat-pakat baca. Imam kuat ke slow? Imam patutnya kuat aja. Cuma kalau imam kuat, makmum buat apa? Amin. Jadi itu yang dia slow sikit. Sebenarnya kalau nak kira kuat pun boleh. Kuat je semua. Bukannya kena slow. Cuma kuat tu bukan kuat macam doa lah. Kuat sikit, maksud bunyi je. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Gitu je. Baca gitulah. Tapi bila imam slow, sunat kerana apa? Kerana makmum nanti bakat-bakat baca lah. Tu dia slow kan. Tapi adakah mesti slow kan? Atau sunat slow kan? Tak. Cuma makmum patut baca sekali. Okey. Sampai ke mana? Sebelum Rasulullah. Ada doa balik. Sebelum ada doa satu lagi. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kan doa. Masuk kat situ sebab tu kuat balik. Sebab apa kuat balik? Sedangkan kuat daripada awal sepatutnya. Kuat balik sebab nak suruh makmum amin balik. Okey. Lepas tu wasallallahu. Wasallallahu ada dua pendapat. Wasallallahu doa amin sampai habis. Amin sampai habis. Wasallallahu yang kedua baca kalau imam slow. Imam slow, makmum baca wasallallahu. Wasallallahu tu yang slow. Tapi kalau imam kuat, amin kat situ. Jadi amin dua lah ujung sepatutnya. Wasallallahu tu. Ataupun tapi kalau imam ada yang pendapat yang lain pula, lepas dia slow tu slow habis. Sampai wasallallahu slow. Kalau macam tu makmum semua baca. Jadi kalau nak kira, sebab tu kalau kita tengok dulu dia slow tu kuat balik. Bila kuat balik makmum amin. Cuma sekarang je tak. Bila kuat balik makmum tak amin, makmum baca sekali pula dengan imam. Cuma tak adalah salah ke apa batal, bukan cerita pasal tu. Cerita kaedah saja. Bila doa amin, wasallallahu boleh amin. Sebab selawat adalah doa. Maka boleh amin. Cuma ketika pujian tak boleh amin. Contoh kan? Nak baca doa ni kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, makbulkanlah. Makbulkanlah apa? Hantam sajalah. Ni yang lepas sembahyang ni, kan? Macam mana? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala... Kalau a'udzubillah, okey juga. Kena juga aku berlindung. Nak kata kita ni hantam je lah. Saya lah benda tu benda kecil je, small matter. Jadi sepatutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita diam je, makmum. Jangan tak payah amin dah. Sebab dia puji kan tu.
Kita baca sekali lah alhamdulillahirabbil alamin, lagi bagus. Puji sekali ataupun diam aja. Bila Allahumma aja, baru amin. Tu baru doa. Nak makbulkanlah apa? Allah memang dah Tuhan sekalian alam. Nak suruh Allah makbulkanlah supaya Allah jadi Tuhan sekalian alam. Apa benda tu? Jadi cuma benda tu benda kecil, tak payah cerita panjang-panjang lah. Nanti orang kata benda kecil nak cerita, benda besar banyak lagi. Cuma small matter lah, benda kecil. Cuma nak terkelakar sikit gitu je. Membaca selawat. Okey, selawat kat kunut. Yang ketujuh, membaca akan selawat atas keluarga Nabi kemudian daripada kunut. Keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi tu. Wa ala ali tu adalah ke atas keluarga. Itu adalah sunat abad yang lain. Jadi kalau tinggal wa ala ali, kalau dia terlupa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu akbar. Itu tu kan. Sunat sawi. Dia yang lain. Dia sunat abad yang lain. Dan yang ke-8, membaca akan selawat atas keluarga Nabi kemudian daripada tasyahud akhir. Lepas ayat akhir, keluarga Nabi. Dia jadi sunat abad. Ada 8. Macam mana boleh pecah 20? Macam mana? Pecah 20. Dalam kunut ada 14. Dalam tasyahud awal, dalam tasyahud, bukan tasyahud awal. Dalam tasyahud, dalam tahiyat ada 6. Yang tadi dah 8 dah. Yang tadi 8. Mana nak cari lagi? 12 lagi lah. Celah mana? Detailkan. Yang pertama kunut. Okey, saya ambil yang 8 dulu lah kan. Yang 8 tu memang dah ada dah. Nak tambah 12 lagi je. Kan? Yang pertama kunut. Sunat baik. Yang kedua, berdiri ketika baca kunut. 2 dah. Yang ketiga, selawat atas Nabi dalam kunut. Kan tadi, selawat atas Nabi. Kan cerita lain. Yang keempat, berdiri ketika selawat. Memang tak. Dia memang gitu kiraan dia. Mana tahu, mula berdiri. Masa selawat tu tak larat duduk. Mana tahu. Maka sunat sawi. Sebab dia tak buat satu sunat baik. Iaitu, berdiri ketika selawat atas keluarga Nabi. Contohlah. Dah tahu lah kat mana jadi 20 kan. Okay. Yang keempat, berdiri. Yang pertama kunut, yang kedua berdiri saat ketika kunut, yang ketiga selawat pada Nabi ketika kunut, selawat atas Nabi. Yang keempat, berdiri ketika selawat atas Nabi tadi. Yang kelima, salam. Salam tu hujung tu. Wa baraka wa salam tu. Ya wasallam tu sunat baik. Salam pada Nabi dalam kunut. Yang kelima. Yang keenam, berdiri ketika salam. Berdiri ketika salam Nabi. Memang detail kan. Yang ketujuh, selawat atas keluarga Nabi. Tak sebut lagi. Selawat atas keluarga Nabi. Yang ketujuh. Yang ke-8, berdiri ketika selawat. Jangan gelak wah. Jangan gelak. Ini detail dia. Macam kena tipu aku. Tak, itu memang tu sunat Ahmad tu. Berdiri ketika selawat atas keluarga Nabi. Yang ke-9, tadi salam dah sebut dah. Salam ketika dalam kunut. Yang ni salam pada keluarga Nabi. Salam pada keluarga Nabi pun salam juga. Sebab tu wa baraka wa sallam tu, ataf wa sallam tu maksud salam kat atas Nabi, salam kat atas keluarga, salam kat atas sahabat. Satu lagi sahabat nanti. Wa sallam tu sebenarnya meliputi semua tadi. Atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas sahabat. Okay. Jadi yang ke berapa? Ke entah berapa dah. Ke-9, salam atas keluarga Nabi. Tadi salam dah. Tadi salam atas Nabi. Ini salam atas keluarga Nabi. Yang ke-10, berdiri ketika salam atas keluarga Nabi. 10. Yang ke-11, selawat. Kan dah selawat tadi. Selawat pada sahabat Nabi. Wasahbihi itu merangkumi sekali dengan selawat semua. Wasahbihi itu. Selawat pada sahabat Nabi. Yang ke-12, berdiri ketika selawat. Berdiri ketika selawat. Berdiri ketika selawat Nabi. Contohlah pada sahabat Nabi. Yang ke-13, salam pada sahabat Nabi. Walaupun ataf, dia sekaligus lah. Salam. Yang ke-14, berdiri ketika salam pada sahabat Nabi. Jadi 14. Asalnya 2, boleh jadi 14. Dalam tasyahud pula, tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Sunat banget 1. Duduk
ketika baca tahiyat awal. 2. Selawat pada tahiyat awal. 3. Duduk ketika selawat pada Nabi. Selawat dekat tahiyat awal tu kan duduk. Duduk tu. Yang kelima, selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Kan sunat abad kan? Selawat pada keluarga Nabi. Duduk ketika selawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Jadi 20. Jadi kalau bagi soalan ni, agak-agak orang boleh jawab 20. Kalau boleh jawab 8 pun hebat dah rasanya. 8 tu. Biasa 2 je. Sunat abad 2 je. Angkat tangan masa kunut. Tak, sunat hay'ah. Angkat tangan masa kunut sunat hay'ah. Tak, yang tadi yang Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa barik. Bukan. Kejap. Dia gini. Sebab sebelum soalan tu kita betulkan dulu. Wasallallahu. Ada tu salam. Sebelum wasallam wa baraka. Wa baraka juga. Sebila wasallallahu baris atas. Lam baris atas kan? Wasallallahu lam baris atas kan? Wasallam lam baris atas juga. Tapi jangan lupa wa baraka dia. Jadi wa baraka pun baris atas juga. Bukan wa barik. Wa baraka wasallam. Atoh. Beratok-atoh. Memang gitu. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita tambah Nabil Ummi wa ala alihi. Nabil Ummi tu sunat hay'ah. Nabil Ummi tu sunat hay'ah. Wa sahbihi, sahabat. Wa sahbihi. Lepas tu wa sahbihi wa baraka wa salam. Dengan maksud sahabat juga selawat, sahabat juga salam atas dia dan berdiri juga. Tu yang wa baraka wa salam. Habis. Yang angkat tangan sunat hay'ah, mata tengok dekat tempat sujud, tempat tu, tapi sebab ada tangan terpaksa tengok tangan. Asalnya tengok tu, buat situ. Kan? Bila ada tangan, tengok tangan lah. Jadi boleh kita kata sunat tengok tangan. Tak boleh juga. Sunat tengok tempat sujud, tapi dah ada tangan, tengok tangan. Tentu lah. Kalau kata sunat tengok tangan, pelik tau. Orang yang angkat je ni nampaklah ini cerita yang ni gini. Jadi dia sunat mata, sunat hay'ah, tengok tempat sujud. Cuma tangan ada kat situ, jadi terpaksa tengok tangan. Ini kalau pergi Mekah boleh lah kunut. Kalau nak angkat Lepas tu letak bawah je. taklah. Kalau kita angkat Memang ada pun geng-geng diorang duk cerita. Memang diorang juga. Tengok Pak Arab tu bayangkan. Pak Arab patutnya Islam agama, faham agama sebab asal usulnya Islam. Dan takkan tak reti baca kita Arab Mekah kot. Pak Arab pun dia sigung ni. Dah lah dia besar. Sebab baca Quran. Usolli. Dia ceramah kat situ. Ni cerita orang balik semua duk cerita. Dia ceramah kat situ. Bagi terus. Kenapa usolli tu apa benda? Kau ingat kau seorang sembahyang, aku tak sembahyang. Nak cakap aku nak sembahyang. Aku pun nak sembahyang juga. Sebab dia faham bila sebut usolli, macam kita dengar aku nak sembahyang. Kan? Aku nak sembahyang. Kalau usolli tu dia dengar macam kita lah, aku nak sembahyang. Kalau orang cakap kat sebelah, aku nak sembahyang, aku nak sembahyang tu, mesti kita kata, "Oi, aku pun nak sembahyang juga." Mesti kita kata gitu. Tapi bila kita sebut usolli, tak perasan lah macam cakap sebab bahasa Arab. Tapi orang Arab dia dengar macam tu lah. Tambah kita. Kalau kita Melayu, kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Tambah kerana Allah Ta'ala. Engkau seorang je kerana Allah Ta'ala. Mana boleh kita sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala? Mesti kerana Allah Ta'ala. Tak payah cakap lah. Dia marah. Sebab tu dia cakap gitu. Sebab bahasa dia. Memikir. Memikir memang lah. Sebab tu lah. Sebab ulang-ulang. Dan dia dengar tu lah. Macam kita dengar ulang-ulang kali usolli, tak terasa sebab bukan bahasa kita. Jadi kita okey. Cuba kalau ulang-ulang kita dengar. Kita nak sembahyang, orang sebelah kata, aku nak sembahyang. Lepas tu esok sebelah dia, aku nak sembahyang. Lah kali. Kita memang sekali. Kau diam. Bukan kau seorang lah. Dah nak masuk sah ni nak sembahyang lah. Sebab tu kita tak boleh salahkan dia juga. Tapi patutnya orang Arab kan boleh baca kitab Arab. Orang Melayu ni bukan semua boleh baca kitab Arab. Kalau boleh baca pun bukan boleh dapat murad yang sebenar-benarnya. Payah bahasa dia. Kadang-kadang baca gitu-gitu aja, kadang-kadang tengok kamus gitu aja, kadang-kadang pakai Google Translate je. Gitu aja, tak boleh faham sungguh-sungguh. Bukan orang Arab. Tapi sama, Arab tak Arab. Dia memang dia ceramah kat situ, dia pukul, dia tolak
Dia tolak tau. Dia pukul. Taklah pukul cedera ke, dia pukul lah. Jadi masa nak berdiri nak kunut tu, hati-hatilah. Kalau orang nampak Nusantara ke Indonesia ke apa, okey lah. Kalau Pak Arab ni tu, ni Pak Arab ni. Nak tu lah. Kita jadi risau. Jadi kita pun macam ni lah kot. Dia duduk tak tangan kat bawah. Tak lama berdiri kita lama, kita boleh pun. Ada. Dia sempat. Alah apa je lah kunut pendek. Yalah, pendek. Kunut pendek tak payahlah semua kunut pendek je. Dan habis. Dan sunat hai'ah itu amat banyak. Hai'ah, haya, amzah, ta marbutah. Hai'ah tu satu. Hai'at. Betul, hai'at. Jamak kan. Taksir. Jamak taksir. Jadi banyak. Kalau kita panggil sunat hai'ah satu. Tak apalah, Melayu okey je. Masih ayat. Ya. Ayat. Satu ayat. Ayah, betul. Jadi sunat hai'ah tu banyak. Mana lagi besar? Sunat ab'ad ke sunat hai'ah? Mana lagi besar dari sudut besar lah. Mana besar? Sunat ke rukun? Mestilah rukun. Okay. Mana lagi besar? Sunat hai'ah ke sunat ab'ad? Ya, sunat ab'ad besar. Ya ke besar? Dari boleh tengok dari sudut tu. Sebab tu sujud sahwi kan. Baru macam sunat muakkad lah. Macam sunat muakkad kan. Tapi sebenarnya kalau tengok di sudut tu betul. Di sudut fiqh. Tapi tengok di sudut tasawuf. Sudut tasawuf. Sunat hai'ah lagi besar. Sebab apa? Sunat ab'ad kalau tinggal boleh tak cover balik, ganti? Kalau sunat ab'ad kalau tinggal boleh cover balik. Boleh dengan sujud sahwi. Sunat hai'ah boleh cover. Sujud sahwi batal. Jadi mana yang perlu dijaga? Tengok dari sudut tasawuf. Kalau tengok dari sudut fiqh, sunat ab'ad lagi besar lah. Dah nama ab'ad kan. Sunat yang mencacatkan sembahyang dari sudut fiqh. Mencacatkan sembahyang. Seumpama kita musolli kata apa? Tak ada tangan, tak ada kaki. Sembahyang macam orang tak ada tangan, tak ada kaki. Hidup, ada nyawa, tapi menyusahkan orang. Tak ada tangan, cacat. Tapi hidup. Sunat hai'ah aksesori aja. Aksesori. Tak ada pun tetap hidup, tetap ada kaki, ada tangan, elok aja. Cuma tak comel. Sunat hai'ah. Dari sudut fiqhnya gitu. Dari sudut tasawuf, Uduh kalau tak ada aksesori. Hidung perlu tak ada ni? Ada ni. Tak perlu, straight je hidung. Ni aksesori je hidung ni. Ini yang ni. Hidung memang bukan aksesori, penting. Kalau tidak nak nyawa kat mana ni yang ni benda ni. Hidung lah kita panggil kan. Kalau straight je, boleh nyawa? Boleh. Tapi kalau hujan lebat, masuk air. Lemah mati lemah sampai berdiri. Maknanya uduh tak? Huduh tu aksesori. Kalau tak buat sunat hai'ah, macam orang tak ada hidung. Macam tak ada telinga. Bukan, telinga ada. Ni tak ada ni. Kan uduh. Jadi, dia sudut tasawuf, walaupun kau ada, tapi huduh. Maka dia lebih besar pada sunat ab'ad. Ab'ad dah memang cacat. Tak apa. Tapi sunat hai'ah, nak kata cacat, tak cacat, tapi huduh. Kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan orang. Macam tu kata. Jadi, mana lagi besar? Sudut tasawuf, sunat hai'ah lagi besar. Sebab pergi tak kembali. Kalau dah lepas, tak boleh buat balik. Malah kalau diganti dengan sujud sahwi, batal sembahyang. Habis. Tapi sunat ab'ad, tinggal dengan tak sengaja, ataupun sengaja sekalipun. Tetap juga boleh cover balik dengan sujud sahwi. Adakah sama? Tak sama. Adakah sama dengan original? Tak sama. Dia seumpama kalau baju tu ada bekas jahit. Bertampung. Tapi masih lagi, okeylah, kalau macam ada tangan tu, tangan bekas jahit. Tak sama. Dan sunat hai'ah tu amat banyak. Yang sunat hai'ah banyak tu ada 500. Ada 500. Sunat yang mengindahkan. Dalam semayang ada 500. Tak. Sebelum semayang, tengah semayang, lepas semayang ada 500. Ada satu kitab. Memang dia, semua cerita tentang sunat hai'ah. Bagi untuk semayang sunat berrakaat tu apa? Macam mana? 500 tu? 500 tu? Tak ada, dia bukan semayang sunat bukan kan? Secara umum gitu je. Sebelum semayang, ambil wuduk sebelum tu, ambil wuduk
Wuduk tak ada. Bab wuduk. Maksudnya macam mana? Bacaan-bacaan sebelum sembahyang. Tu sunat-sunat. Lepas tu dalam sembahyang pun ada beratur. Dalam sembahyang pun mungkin ada 300 kot. 300 dalam sembahyang. Sebelum sembahyang ada 100, lepas sembahyang ada 100. Macam contoh angkat tangan, jarak macam mana, bengkok sikit gini. Bengkok gini, detail satu-satu. Macam ni, semua kena. Yang ni bengkok dia macam mana, nak bagi ni kena. Kaki, dua pendapat. Ada kata gini, ada kata gini kaki. Sebab memang dah kaki kita begini lah. Ada kata tak, kena gini juga, nak pergi straight. Kan, ada kata gini. Angkat pula tinggi mana, nanti dah disebut ni. Tinggi satu, tinggi pula macam-macam. Jadi ada 500. Dalam sembahyang je ada 300. Yang pertama, maka setengah daripadanya, dia cerita sikit je. Mengangkat dua tangan serta permulaan takbiratul ihram. Allahu Akbar tu, angkat kat mana ni? Angkat tu yang sunat ayat hingga berbetulan tapak tangan dengan kepala bau. Kepala bau ni. Kepala bau. Tapak tangan. Jadi maknanya tak payah nak ukur lah. Angkat je, automatik dah. Tangan kebanyakan orang ni angkat je, automatik dah. Dia akan pergi dekat tapak tangan berbetulan ni. Macam mana ni tunjuk. Ni tapak, ni bau. Kan kena kan? Okey. Ni mazhab Syafi'i, dia ada macam-macam. Mazhab lain ada kat bawah je. Ada kat sini, ada macam-macam, ada banyak. Ni cerita mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Jadi angkat tu bukan kat bawah ni, sini, bukan. Tu mazhab lain. Yang kat sini. Allah. Dia dekat sini. Angkat tu, angkat sikit, lepas tu angkat terus, dia automatik je. Mazhab Syafi'i kalau kita tengok, dia banyak apa? Natural. Dia bukan apa dia? Plastik. Dia bukan buat-buat. Tak, dia natural. Angkat Allah. Betul natural. Letak relax. Dia tak ada nampak macam tu. Dia natural relax. Macam melebih-lebih macam tak ada. Dia natural kat mana. Kaki tu kata kaki macam ni. Walaupun pendapat lain memang ada mazhab lain kata kaki macam ni. Kan dia tak natural tu. Kan? Dia apa? Ewek ni. Dia taklah mengkengkang sangat kan? Bukan. Macam tu je. Bila nak sujud, terus kaki tu terus, tak perlu adjust sebenarnya. Terus sujud. Bila dia ada sujud terus, kaki ni masuklah, tapi kaki ni kekal, kaki kanan-kanan. Cuma kita kadang-kadang ubah, tu kita punya pasal. Cuma mazhab Syafi'i kebanyakannya natural, relax, natural aja. Letak tangan kat sini. Bila letak tangan kat sini, natural. Kalau kat bawah ni dia tak macam natural, dia macam malah. Itu mazhab itu mazhab lain. Kalau macam ni nampak macam apa? Macam sungguh lah, macam tak natural. Sebab dia lenguh ni. Mazhab apa? Rasa tak ada mazhab tak sini. Tak silap, tak ada. Tapi ada orang sembahyang ni kan. Dia tengok dia baca hadis. Dia baca hadis kata Nabi letak di dada ni. Gitu kot. Baca dada gitu. Sedangkan tengok riwayat-riwayat lain akhir sekali banyaklah riwayat. Cuma rasa sini tak ada. Tak ada. Sembahyang pegang sini. Tapi ada orang sembahyang sini. Tak tahu, tanyalah dia mazhab apa. Sebab ni mazhab Syafi'i. Bawah. Sini kalau sini Imam Ghazali. Bukan, gini. Dada dah dekat jantung. Hati lah. Itu mazhab Imam Ghazali. Imam Ghazali sangat. Dia tak ada cerita sangat. Tapi tak tahulah belah mana. Atas ke bawah sikit kot. Ni macam dia angkat sikit gaya dia. Macam ni. Dia angkat. Nampak sangat tak ni kan? Imam Ghazali bukan ini. Imam Ghazali ni straight. Ni. Sikit sangat. Imam Ghazali. Sangat je tu. Dia masih lagi natural juga tapi ada sengit sikit lah. Okey lagi lah. Boleh lagi. Dah iya ada. Tahu tak kenapa? Tak kat sini. Bukan pedang apa? Itu sembahyang nak berang apa yang tak ada, bukan kan? Kat sini, kawasan sini, pegang, bila sembahyang, bukan letak saja tau, tekan. Gitu. Boleh khusyuk. Sebab, dia seolah-olah hati tu nak lari tau. Nak pergi tempat lain. Bila tekan, dia seolah macam, stay kat sini. Kau jangan berangan. Macam tu lah. Sebab kita pakai tenaga ni.
Dia tekan, dia bukan letak. Kalau letak saja, letak kat mana pun tetap berangan juga. Dia letak. Bila tekan, dia seolah macam ada apa? Tenaga yang kita guna, fokus pergi tekan tu, jadi dia tak lari. Aku tengah semayang. Okey, baca. Sebab kita tekan. Tapi kalau tak tekan, dia jangan tekan perut. Bukan tekan perut. Tepi. Tolak rusuk. Dekat rusuk. Kan, tepi ni. Tekan. Hanya kau buat masuk pulang telan. Betul-betul. Macam sebenarnya macam ni pun sunat tekan. Macam ni. Supaya tekan tu fahamlah kan. Buat kemah. Bukan balance. Bukan, kemah. Supaya nak bagi tak lari. Dia nak lari macam kena ikat nak berangan tapi datang balik. Gitu. Tapi kalau letak je dia dia pergi habis, merayak habis, matang semayang seronok berangan. Jadi angkat dua tangan serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan tapak tangan. Angkat natural aja. Terus ya dah. Memang dah cun dah tapak tangan ni betulan kepala bahu dan hujung jarinya dengan sebelah atas cuping telinga. Atas cuping telinga. Cuping mana? Ni cuping. Atas sinilah. Ni cuping. Atas cuping telinga. Jadi yang hujung ni ke atas. Bukan sini. Angkat macam ni. Cuma dia punya apa panggil? Dia punya kadar tinggi dia tinggi mana? Macam ni ke? Kalau ada kan? Ni siap macam ni lagi. Macam ni lagi. Tak apalah benda small matter. Cuma bukan nak kata bukan macam tu. Bukan suruh sentuh cuping. Bukan. Sebab dia nak puas hati. Macam ni. Sekejap bawah ni ada sebut tak? Okey, tak ada sebut dah. Jadi, bila atas ni kena atas telinga, bawah ni kena cuping telinga. Kena tu bukan maksud kena. Dia punya apa namanya? Jarak kadar dia tu. Jadi, lebih kurang lah. Dia tak puas hati. Akhir sekali, confirm kena dia kata. Boleh lah. Sebenarnya bukan gitu. Angkat kadar itu, angkat saja secara natural. Lepas tu, dia automatik pergi. Lebih kurang lah ni kan. Ni kan. Lebih kurang lah tu. Kena tu. Lelaki, besar sikit. Perempuan, kepit. Tu je. Tu pun sunat. Perempuan, kepit. Lelaki, besar sikit ni. Sikit lah. Di antara lengan dengan rusuk. Angkat lebih sikit. Tu. Nak beza lelaki dengan perempuan. Tu je. Angkat. Dari sudut gerakan macam dari sudut tangan ni. Pertama angkat tangan bukan angkat siku. Sebab ada orang angkat siku. Allah. Dia angkat siku. Sungguh ada. Ada bukan main-main. Dia angkat siku. Orang suruh angkat tangan, dia angkat siku. Allah. Dia angkat siku ni. Angkat tangan ni, tangan ni angkat. Tak sampai telinga lagi. Angkat lagi. Tak sampai telinga. Agak-agak. Sampai dah. Macam tu. Ada. Tapi dia tak boleh batal dok dengan angkat tangan ni. Sebab solat tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Tak boleh batal. Yang boleh batal nanti dalam sembahyang kalau ada dia angkat waktu yang salah. Luar. Memang macam-macam gaya. Kan? Tak tahu apa dia kita tak. Tak, dia gini. Tahu sebab apa. Dulu memang tak tahu. Sekarang dah tahu. Sebab apa tau? Sebab dia belajar. Pertama dia belajar. Dia belajar nak masuk niat. Dan dia muqaranah mesti bersekali dengan Allahu Akbar. Dan dalam masa yang sama angkat tangan. Itu yang dia tak boleh kontrol mana satu. 3 in 1 mana boleh. Dan itu yang akhir sekali dia pergi masuk. Tu yang dia jadi gitu. Sebab dia tak boleh kontrol. Dia cuma kontrol satu je benda. Sahaja aku sembahyang tu yang dalam kepala dia, dalam hati dia. Dia nak cover sebab kalau tak ada qasad, ta'arud, ta'yin tak sah. Memang betul pun tak sah. Jadi nak jaga yang itu. Angkat satu. Allahu Akbar kat mulut wajib juga. Rukun. Maka jaga juga yang itu. Okey? Sebab dekat Allah, dekat situ nak jaga tu. 2, angkat tangan kan sunat. Sebab tu dia tak jaga yang tu. Sunat je pun. Itu yang dia jadi. Macam dia jadi. Sebab dia kata ni sunat. Jadi aku tak payah nak fikir sangat. Aku nak fikir Allahu Akbar, Allah kat situ dan masuk niat. Kalau tidak tak sah. Sebab tu jadi gitu.
Tapi tetaplah tak molek lah apa benda mayang gitu. Sampai keluar macam-macam. Tapi tu yang jadi dia kejap-kejap tangan dalam kepala. Aku tengah nak niat sembahyang, dah niat, aku sebut baca kat dalam hati. Baca kat dalam hati tu bukan niat. Niat tu linsasan. Mana ni tak keluar-keluar lagi niat ni. Kena sebut Allahu Akbar kat mulut. Tangan ni itu jadi Allah. Itu yang jadi gitu. Dia apa? Belajar Nasruhah. Nasruhah jangan. Tu Nasruhah tu lain. Dia suci. Jadi tu yang dia jadi ada yang kan? Sama lah. Cepatlah masuk niat. Ni niat dah sama lah. Jadi mula-mula tak tahu, sekarang dah tahu. Jadi masalah dia dekat niat tu nak masuk. Oleh kerana dia benda kecil dan benda yang dia nak buat benda yang betul, menyebabkan ada beberapa perkara gerakan kita terpejam mata dah. Small matter, benda kecil. Jadi cara angkat tangan tu, angkat tangan bukan angkat siku. Angkat tangan, lepas tu sekali dengan takbiratul ihram, dua tapak tangan menghadap kiblat, sunat. Menghadap kiblat ni sunat. Bila dua tapak tangan menghadap kiblat, macam ni lah. Bukanlah macam ni. Ni bukan kiblat, ni pipi. Ada sampai sekarang ada. Allah. Dia nampak macam canggih, best macam wah, hebat. Allah, kan? Allah. Macam mana apa benda ke? Jadi Allah. Allahu Akbar. Dia nampak macam tu sikit. Macam canggih lah nampak. Cuma kita kenapa tak besar-besarkan perkara ni? Sebab dia sunat. Sebab tu kita tak besar-besarkan. Tak ada kata apa benda lah, menda lah semayang macam tu. Orang semayang cara lain, semayang cara lain, bodoh jahil. Dia tak cakap gitu. Sebab apa? Sebab dia benda kecil. Marah-marah lah. Tapi kita tak tekan benda ni. Dalam kelas macam ni tekan lah. Kelas maghrib pun tak apa tekan sangat. Tak ada tekan sangat. Sebab macam-macam ada. Dan macam mana? Dia macam ni. Tak ada. Macam ni ada. Macam ni. Dua tapak tangan menghadap kiblat. Terbuka. Tapak tangan terbuka. Renggangkan sikit. Mazhab Syafi'i, masa angkat tangan, masa bila-bila pun angkat tangan, dia renggang di antara ni dengan ni. Dia tengah-tengah. Masa pegang kepala lutut nak rukuk, serenggang yang boleh. Masa nak sujud, paling rapat. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sujud paling rapat, lebih rapat masa sujud ni. Okay. Ketika rukuk, masa pegang kepala lutut paling besar, paling renggang. Ketika angkat tangan, tak kisahlah bila-bila pun, di antara ni dengan ni. Macam ni lah, lebih kurang. Syekh Ramli kata condong sikit macam ni. Ni. Dan ianya memang natural. Tangan kita dia tak serak. Kalau kita buat gini, dia memang jadi automatik. Kan? Dia memang janganlah terik. Dia automatik. Gitu lah. Natural. Kalau tegak kita, Imam Ghazali tu. Imam Ghazali tegak kita. Betul. Ya, menghadap langit. Tapi kita tak, Syekh Ramli ni nak bagi ni menghadap kiblat, arah yang paling mulia. Tapi tidak. Imam Ghazali kata kiblat takbir adalah atas. Kita kiblat doa aja atas. Imam Ghazali lain. Dia kata kiblat takbir pun atas. Kan dia ada kiblat kan. Kiblat semayang, Kaabah depan kan. Kiblat doa atas kan, kiblat doa atas. Tapi Imam Ghazali kata tidak. Bukan itu saja. Kiblat takbir juga atas. Menandakan Allah Maha Besar. Atas kan tinggi. Maha tinggi. Maha tinggi. Betul atas. Yang mulia. Maka kat situ dia ada khilaf di antara arah yang paling mulia. Adakah atas ataupun Kaabah? Mana arah yang paling mulia? Itu ada khilaf. Arah yang paling mulia kalau kita secara umumnya Kaabah. Itu arah yang paling mulia. Sebab apa? Sebab ada binaan yang paling mulia. Maka arah tu arah yang paling mulia. Tapi tidak. Nabi naik Mi'raj ke atas. Maka arah yang paling mulia. Yang kita kata atas adalah arah yang paling mulia. Sebab tu banyak ayat-ayat tentang ketuhanan atas. Sampai kalau orang salah faham kata Allah duduk kat atas pula. Sebab apa nak begitu? Banyaknya ayat cerita sikit-sikit atas. Meninggi. Allah meninggi. Turun. Bila turun dia boleh tinggi ke bawah. Sampai ke salah faham. Orang salah faham kata Allah duduk kat atas. Ya.
Bukan nak cerita pasal salah faham tu, nak cerita pasal banyaknya ayat cerita tentang bila sebut Allah meninggi. Maknanya arah paling mulia atas. Sebab tu dinisbahkan pada Allah. Cuma bukan nisbahkan Allah tu duduk di atas. Dia yang salah faham. Jadi dan ayat-ayat yang berceritakan arah yang kiblat, yang arah Kaabah adalah yang paling mulia, taklah banyak sebanyak arah atas. Tu Imam Ghazali punya hujah. Sampaikan boleh tersalah faham tu kan. Kita anggap begitulah, geng-geng tu tersalah faham, sangka baik, salah faham. Masing-masing nak mensucikan Allah, nak membesarkan Allah. Cuma kita jalan betul, dia salah faham. Dia kata atas-atas lah, arah-arah lah, duduk kan. Dia orang punya kan, duduk yang layak, dia salah faham. Habis. Seterusnya. Satu lagi, jangan letak apa-apa kat tangan, makruh. Kosongkan tangan. Kecuali perempuan. Perempuan, lelaki, maksudnya jangan macam ni. Masa angkat tu Allah tu. Jangan tutup. Perempuan tak apa. Selendang. Satu lagi. Allah, kau sebelah dah. Las. Boleh tak las? Biarlah baca las. Dan setengah daripadanya membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram, doa iftitah. Doa iftitah ni doa apa nama dia? Tawajjuh. Macam tawajjuh apa Air tu. Air yang baca Yasin, zikir-zikir apa semua ada air tu buka. Tu air apa dia panggil? Sebenarnya bukan nama air, betul lah Yasin. Senang je. Habis kalau la ilaha illallah zikir, air zikir. Senang aja. Habis kalau baca kulhu, air kulhu. Air sembahyang hajat sungguh. Sebenarnya bukan nama air sembahyang hajat, air Yasin bukan. Namanya air tawajjuh. Air penawar ke, air tawajjuh dia panggil. Air tawajjuh. Air atau tabarruk, tafaul, tawassul sebagainya dengan ayat-ayat Quran. Dia panggil ayat tawajjuh. Jadi doa iftitah juga digelar doa tawajjuh. Sebab apa tawajjuh? Sebab ada wajah tu. Tawajjuh tu wajah. Jadi air tawajjuh tu kenapa kita panggil air tawajjuh? Air yang macam mana? Yang terbuka yang tu kan. Kan buka, jangan tutup, buka. Tak buka, tak jadi lah. Tak mujarrab. Piramli kata tak mujarrab. Dia kena 3 biji telur dia kata. Baru tengok semalam ke dua malam lepas. Tok bawa temberang. Saya pun bawa temberang juga. Tak pernah dapat RM100. Biasa dapat 50 sen. Aduh, Tok bawa temberang. Habis kalau 3 biji ada, 3 biji. Kalau lebih, kalau kurang, tak mujarrab kata dia. Kelakar betul. Dia kalau buka, bila buka, kita nak ambil keberkatan dengan bunyi atau suara atau bacaan Quran tu bunyi. Jadi bila buka baru dia ada gelombang tu masuk. Kalau tutup dia tak pergi. Tak ada connection. Cuma nak kata boleh lah kot. Masuklah kot sikit-sikit ke mana. Okay. Doa iftitah. Doa iftitah tu sunat ayat. Tapi sebenarnya doa iftitah berlaku khilaf. Ada pendapat kata, mazhab lain kata wajib. Doa iftitah. Maka, gini, ingat je. Apabila pendapat lain kata wajib, pendapat mazhab Syafi'i kata sunat, maka tinggalkan makruh. Buat sunat muakkad. Sunat sangat dituntut. Sebab meraihkan mazhab lain. Jadi, kalau tinggalkan doa iftitah makruh. Sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Sembahyang tarawih ke, sembahyang hajat ke, sembahyang qabliyah ba'diyah ke. Paling kurang baca yang pendek. Pendek dia ni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Nak baca ni. Baca boleh. Bila nak baca sini cari tak jumpa. Bukratan wa asila. Itu dia panggil doa iftitah pendek. Doa iftitah pendek. Maknanya kita baca doa iftitah sebenarnya ada 2 riwayat. 2 sahabat digabungkan. Sahabat pertama baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Sahabat lain wajah tu. Nabi ajar wajah tu.
Nabi ajar wajah tu, dia baca lain. Akhir sekali Nabi dengar. Lepas main Nabi tanya, siapa yang baca lain tadi? Cekak. Nyorok dia. Siapa yang baca? 2 kali. Dalam 3 kali derhaka pada Nabi. Tak boleh. Dia pun mengaku, saya lah yang baca. Apa kau baca? Sebab aku melihat lebih 30 malaikat berebut nak ambil amalan tu buat naik. Nampak? Kita cerita buat naik. Kan arah yang mulia. Bukan buat naik kat Allah dekat atas. Bukan kan? Sebab tu Imam Ghazali tu mantap juga dia punya hujah. Sikit-sikit malaikat ambil buat naik. Buat naik apa? Menghadap Allah. Maknanya nak bagi tahu tempat tu tempat mulia. Bukan nak kata Allah ada kat situ. Cuma nak bagi tahu sikit-sikit kan kita ke langit. Maka arah langit lah mulia. Sebab tu yang macam tadi ni. Okay. Malaikat ni dia berebut nak buat naik amalan tu. Ataupun amalan tadilah. Kenapa malaikat berebut? Kerana malaikat kalau dia boleh bawa amalan yang power, amalan yang hebat, dia akan naik pangkat. Lepas tu dia berebut. Kan kita biasa dengar kisah-kisah hadis, malaikat ramai, malaikat berebut. Dia berebut apa? Relax dah, orang lain buat kerja. Dia tak buat kerja, orang lain angkat. Sebab bila dia berdapat buat apa-apa amalan yang kita buat, yang manusia buat, sembah kat Allah, mudah kata gitu, maka Allah bagi pangkat dekat dia. Naik pangkat. Jadi sebab tu dia berebut 30 malaikat nak ambil. Apa bacaan dia baca? Bila Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku baca tu lah. Maka Nabi setuju. Bila setuju jadi syariat lah. Kena Nabi setuju jadi syariat. Akhir sekali itu dipanggil doa iftitah pendek. Jadi kalau nak sembahyang hajat, sembahyang qabliyah banyak, baca tu kan susah. Allahu akbar. Ada tak ulama kata auzubillah wajib? Tak ada. Maka lebih besar lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Bismillah. Kenapa? Dah penat dah baca ni, auzubillah tak nak baca. Kena dekutnya dia. Tak apa lah. Cerdiklah juga. Dengan maksud dia ambil yang mahal. Ini auzubillah baca. Allahu akbar kabira tak baca. Tak nak kata tak cerdik, benda baik semua. Macam mana nak cakap tu? Macam itulah. Jadi sekurang-kurang baca sama ada solat fardu atau solat sunat. Doa cerita. Sebab apa? Sebab takut makruh. Kenapa takut makruh? Kerana ada ulama kata wajib. Allahu akbar kabira. Tuhan itu maha besar, bersangatan besarnya. Allah kan bahaya betul orang sekarang baca. Dahlah besar, sangat besar. Sambung tu Allahu akbar ru. Kalau tengok pada baris memang ru lah. Ru. Tapi adakah nak baca ru ataupun nak baca Allahu akbar? Tu soalan ke itu jawapan tu? Nampak macam jawapan macam soalan kau ada ni. Ini soalan ke jawapan? Penerangan ke soalan? Nak tanya ke apa? Nak tanya. Okey. Adalah tanda soal. Hidup ke mati? Kalau tengok hidup. Kalau tengok dekat mana-mana tulisan semua hidup. Ru lah, maksud hidup tu ru. Kita baca sambung sepatutnya hidup lah kan? Tapi sebenarnya yang afdal adalah baca mati juga. Walaupun dia hidup. Ada satu hadis, sebagai ulama kata hadis dhaif. At-takbir jazmun. Takbir tu jazam. Jazam tu apa? Kemah. Jazam lah. Terus. Takbir itu takbir Allahu akbar lah. Jazmun, jazam. Maksud bila kata Allahu akbar, sungguh. Lepas tu kata apa hal? Takbir. Allahu akbar. Sebab tu dia takbir. Dia kata tahmid. Alhamdulillah. Tak ada pun. Tapi kalau takbir dia jazam. Apa alamat jazam? Kata mengaji bahasa Arab itu. Alamat jazam sukun. Alamat jazam sukun. Sukun tu mati. Kerana Nabi tak pernah membaca takbir hidup roh. Tak pernah. Cuma boleh buat. Bukan kata tak boleh. Kenapa Nabi tak pernah hidupkan roh tu? Sebab takbir jazam. Bila Allahu akbaru. Allahu akbar. Lain tak? Allahu akbar. Allahu akbaru. Mana lagi? Allahu akbar. Walaupun nak sambung. Dia dah langgar tajwid dah nak kira. Langgar lah. Sebab dalam semayang kadang-kadang kita langgar tajwid dah. Maksud langgar tu tak kena. Contoh dia baca tu kalau ikut tajwid salah. Kalau tajwid salah dah tu. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Zira ada qiraat gitu. Kalau ikut tajwid ikut ni memang pangkah dah.
Dia ziratal ladzi. Bukan sirat, bunyi Z terus. Ziratal ladzi. Bunyi gitu. Waladdallun. Lun. Amun. Tak ada amin, tak amin. Jangan amun pula. Kalau ikut bacaan ni, Hafs an Asim, kalau ikut yang kita duk baca ni, memang pangkah besar atas muka. Tapi sembahyang sah. Sah. Nampak dia langgar. Kadang-kadang dalam sembahyang, dia langgar je tajwid tu. Tetap juga sah. Walaupun kalau dia sudut tajwid, memang salah besar. Tetap juga masih lagi sah. Sebab sah batal adalah hukum fiqh. Hukum fiqh sah batal. Bukan hukum tajwid. Tajwid hukum bacaan. Jadi nak tahu sah atau tidak, tengok hukum fiqh. Fiqh kata apa? Allahu Akbar kabira. Tajwid kata Allahu Akbaru kabira. Oleh kerana Nabi tak pernah baca dalam takbir hidup ra tu, maka afdal Allahu Akbar kabira. Harus boleh Allahu Akbaru kabira. Cuba. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbar kabira. Sedap Allahu Akbar lagi. Masuk terus. Jadi yang ada video, adalah video tu sebenarnya alah, janji viral, nak viral, bagilah viral dah, viral dah juta-juta tengok. Tapi sebenarnya tak boleh kata gitu. Salah. Tak boleh kata salah. Kata macam ni lah, marilah kita sama-sama membaca hidupkan ra. Silakan. Kan harus boleh. Janganlah kata salah baca mati. Selama ni kita dah salah. Allah, 30 tahun semayang dah salah lama ni. Tok nenek kita, sebab tok nenek yang ajar tu kan. Tok nenek kita yang ajar tu Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbaru kabira. Allah, tok nenek kita yang dulu-dulu tu. Tapi ada yang ulama-ulama semua salah. Yang sekarang ni yang betul. Boy. Apa dia? Nenek pun jazam. Tak. Jadi sebenarnya sama juga masa nak takbir kan. Allah azan ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana satu? Cerita ni sambung ni. Kalau berhenti memang mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memang dah settle masalah. Ini sambung ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana azan? Yang terbaik mati. Walaupun kalau dah sambung, kalau nak mati tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu baru betul. Tak ada. Takbir je dia mati. Kalau apa? Takbir raya, Allahu Akbar Allah, ataupun Allahu Akbar Allah. Sedap Allahu Akbar Allah lagi. Walaupun sambung. Cerita sambung lah ni. Cerita sambung ni. Cuma kalau kata boleh ke? Dua-dua boleh. Yang terbaik at-takbir jazam, matikan walaupun sambung. Dia panggil saktah. Kan? Saktah kan? Berhenti tapi tak tarik nafas. Saktah. Walaupun bukan tempat saktah. Sepatutnya tempat saktah baru saktah. Ni tak ada saktah pun, tapi saktahkan dia. Nama dia kalau nak ambil lah nama dia saktatun latifatun jiddan. Kalau nak ambil apa benda tu? Saktatun latifatun jiddan. Tu maksud saktah tadi tu. Allahu Akbar. Apa dah? Allah, hai lewatnya. Tak boleh lah. Nak pergi Kuala Terengganu. Berhenti lah kat situ. Sebab ditanya tadi. Dan setengah daripada ni baca doa iftitah lah. Panjang nak baca ni. Doa iftitah. Dan setengahnya baca doa iftitah. Ingat nak baca sampai habis. Boleh je nak baca. Tapi banyak macam contohnya kesalahan-kesalahan yang tak perasan nanti kita baca tak syok. Contohnya apa yang salah? Wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Cuba tengok. Ada tak wa mahyaya? Ya yang kedua tu. Ya pertama tu ada. Wa mahya tu ada. Ya yang kedua ada. Ada alif tak? Kalau tak ada maknanya wa mahyaya wa mamati. Dia banyak lagi yang kita biasa salah. Wa ana minal ada alif, wa ana minal. Padahal alif tu ada bulat kosong. Apa bulat tu? Dia bukan mati, apa benda? Panjang cerita, tak sempat. Memang boleh baca je laju. Tak sempat. Ugi pula nanti. Ugi tak? Ugi. Berhenti dekat dan setengah daripadanya membaca doa iftitah. Okey. Tasbih kafarah dan subhanallah. Orang nak kena ada kopi. Yang bukan bukan kita.